Jazakallah khair. Barakallah. Bisa? Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu dalam majlis ilmu dalam kuliah Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, membahaskan berkenaan dengan haqqullah 'alal 'abid, hak Allah ke atas para hamba, itulah tauhid. Karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi kita sambung perbahasan kita masih lagi dalam bab yang kedua, Fadlu Tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Bab kelebihan tauhid dan dosa yang dapat digugurkan oleh tauhid, dan apa yang dapat menghapuskan dosa-dosa disebabkan oleh tauhid. Baik, jadi kita sambung pada halaman 81, iaitulah pada perenggan yang terakhir, perenggan yang terakhir itu. Baik, kata Syekh, seorang salaf berkata, tidaklah aku bersungguh-sungguh melawan jiwa terhadap sesuatu pun melebihi kesungguhanku mendorongnya untuk ikhlas. Dalam ta'asa disebutkan dengan lafaz wa qala ba'du salaf ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadatuha ala al-ikhlas. Apa maksud dia? Tidaklah aku bersungguh-sungguh melawan jiwa terhadap sesuatu pun melebihi kesungguhanku mendorongnya untuk ikhlas. Ini maksudnya, untuk mencapai keikhlasan itu adalah sesuatu yang sangat susah. Untuk mencapai keikhlasan itu adalah satu perkara yang sangat susah. Dan inilah yang diisyaratkan oleh beberapa lagi di kalangan ulama salaf. Antaranya Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Apabila ditanya tentang adakah engkau, wahai imam, menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, menyebarkan hadis ini, adakah engkau lakukan ini kerana ikhlas kerana Allah? Lalu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menjawab dengan lebih kurang maknanya, lillahi azizun. Lillahi azizun. Maknanya, untuk mendakwa kita buat sesuatu itu kerana Allah itu berat. Kalau setakat nak dakwa itu berat. Walakin syai'un hubbiba ilayya, atau lebih kurang dengan makna perkataan tersebut. Jadi Imam Ahmad jawab, tetapi kerana menyampaikan ilmu, menulis hadis, menyampaikan hadis ini suatu perkara yang telah Allah jadikan di dalam hatiku ini ada kecintaan terhadapnya. Jadi Allah bagi aku sonok. Allah bagi aku rasa cinta dengan ilmu. Jadi demikian jawapan Imam Ahmad. Maknanya Imam Ahmad tak jawab dengan jawapan yang ringan di kalangan orang kita hari ini. Saya ikhlas. Ringan. Kan? Saya tolong ni ikhlas. Bukan tak boleh. Cuma
kat situ kita boleh lihatlah al-farqu baina ilmi salaf wa ilmi al-khalaf. Al-farqu baina al-mutaqaddimin wal mutaakhirin. Sebab itu al-Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala karang kitab Fadlul ilmi salaf ala ilmi al-khalaf. Kelebihan ilmu salaf berbanding ilmu khalaf. Jadi nak bagi tahu ulama salaf terdahulu mereka nak mendakwa ikhlas tu memang berat. Tidak semudah orang zaman sekarang. Jadi kita perlu contohi mereka. Sebab itu kalau dalam bila orang tanya kita, adakah kamu buat ini kerana Allah? Nak dakwa kerana Allah tu berat. Tapi benda ni Allah Ta'ala jadikan aku suka. Sebab itu perkataan sebahagian ahlul hadis ataupun di kalangan ahlul hadis, di kalangan salaf, bila ditanya hal talabta ilma lillah, adakah kau menuntut ilmu kerana Allah? Sama juga jawapan mereka. Mereka kata talabtu min ghairillah ataupun talabtu li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Mula-mula kami menuntut ilmu ini kerana benda lain. Ada benda-benda lain. Ada tujuan-tujuan lain. Tetapi bila kami betul-betul menuntut ilmu, fa aba, ilmu itu enggan. Ilmu itu enggan meresap masuk illa an yakuna lillah, melainkan kerana Allah. Jadi demikianlah proses kita dalam menuntut ilmu. Memang kita tak boleh cela mungkin sahabat-sahabat kita ataupun saudara-saudara kita yang baru nak menuntut ilmu, Jadi kita cela mereka, misalnya kata apa ni kamu ni nak kerja sijil je. Jangan kita patahkan semangat orang yang baru nak menuntut ilmu. Itu tak tepat, tak betul. Ataupun orang yang kita lihat sahabat-sahabat kita menjual kitab, meniaga kitab, dan kita tuduh, kita tuhmah kerana dunia dan sebagainya. Itu bukan cara yang betul, dan bukan juga daripada kalau kita teliti, bukan akhlak yang ditunjukkan oleh ulama salaf. Sebab itu berikan dorongan dan bersangka baik. Bahkan sekarang ini kita lihat penyebaran kitab-kitab itu sangat penting. Di saat kejahilan bermaharajalela, kekeliruan, hawa nafsu, bid'ah wal ahwa tersebar, maka menjadi tuntutan yang lebih untuk kita giatkan penulisan, penyebaran ilmu, penyebaran dakwah, penyebaran Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, penjelasan tentang penyelewengan, penjelasan tentang perkara-perkara yang di atas namakan agama, pendustaan, hadis-hadis palsu, dan seumpamanya. Baik. Jadi sama juga seperti perkataan sebahagian ulama salaf lagi, kalau kita nak himpun tentang apa yang Imam ataupun apa yang Syekh Al-Utsaimin rahimahullah sebut ini, sangat banyak perkataan-perkataan yang semakna. Antaranya lagi adalah perkataan Sufyan Ats-Tsauri ataupun Ibnu Uyainah, tak pasti sama ada dua orang. Ma'alajtu syai'an ma'alajtu syai'an ashadda ilayya ataupun ashadda alayya min niyyati. Ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati fa innaha tataqallab alayya. Tidak ada sesuatu pun perkara yang paling susah untuk aku ubati melainkan niatku, kerana dia berbolak-balik. Kerana sifat hati itu dia berbolak-balik, selalu berbolak-balik. Sebab itulah Nabi SAW mengajarkan kita agar berdoa dengan doa Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati-hati, maka tetapkanlah kami di atas agamamu. Baik.
Jadi itu maksud tidaklah perkataan salaf itu, tidaklah aku bersungguh-sungguh melawan jiwa terhadap sesuatu pun melebihi kesungguhanku mendorongnya untuk ikhlas. Itu maksud. Ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadatuha ala al-ikhlas. Menunjukkan kepada kita bahawasanya golongan ulama salaf terdahulu mereka sangat berhati-hati untuk mendakwa keikhlasan dan mendakwa mereka telah mampu untuk terselamat daripada fitnah kesyirikan, fitnah bid'ah wal ahwa, fitnah maksiat dan sebagainya. Baik. Kemudian kata Syekh, wala ya'rifu hadza illa al-mu'min. Hanya orang mukmin sahaja yang mengetahui nilai seperti ini. Orang beriman sahaja yang tahu nilai ini. Amma ghairul mu'min fala yujahidu nafsahu 'ala al-ikhlas. Sementara bagi orang yang tidak beriman, maka dia tidak bersungguh-sungguh mendorong, berusaha, bermujahadah, yakni dirinya, nafsunya itu untuk mencapai ikhlas. Sebab apa? Kata Syekh, walihada qila li Ibn Abbas innal yahuda yaquluna nahnu la nuwaswisu fi shalah qala fama yasna'u syaitan biqalbin kharibin. Karena itulah dikatakan kepada Ibn Abbas. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya, yakni orang-orang Yahudi berkata, yakni orang tanya dekat Ibn Abbas, macam mana ni Ibn Abbas, orang Yahudi mereka kata kami ni tak pernah was-was dalam solat. Orang Yahudi, kami ni tak pernah was-was dalam solat. Kami tak pernah was-was dalam solat kami. La nahnu la nuwaswisu fi shalah. Tak pernah rasa ragu-ragu, tak pernah rasa was-was dalam solat kami. Kemudian apa jawab Ibn Abbas? Qala fama yasna'u syaitan biqalbin kharibin. Ibn Abbas kata, syaitan nak buat apa lagi dengan hati yang dah runtuh, hati yang dah hancur, hati yang dah rosak. Betul? Syaitan nak datang ganggu lagi ke? Tak, kan? Itu jawapan yang bijak daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Baik. Jadi di sini juga isyarat kepada kita bahawasanya ilmu salaf terdahulu tumpuannya adalah pada fiqhun nafs, pada pemahaman terhadap an-nafs, terhadap hati, terhadap jiwa, tumpuan. Dan bukan semata-mata penampilan zahir. Ini kita kena tegaskan. Ilmu, kenapa? Kalau orang tanya kita, kenapa ilmu salaf ni lebih hebat berbanding ilmu khalaf? Kenapa ilmu mutaqaddimin lebih hebat, lebih kuat, lebih jitu berbanding ilmu mutaakhirin? Setuju? Ada tak setuju? Ke ada khilaf? Setuju tak? Kenyataan ilmu golongan salaf lebih jitu, lebih kukuh, lebih kuat berbanding ilmu golongan yang datang kemudian khalaf. Kalau tak setuju, Abu Talha kena belanja kitab akidah salaf tu. Bagi free. Kan? Bagi free satu. Kan? Kerana apa? Kerana tumpuan ilmu mereka adalah pada pembersihan jiwa, fiqhun nafs. Dan inilah yang ditakrirkan oleh jama'atun minal muhaqqiqin, sekumpulan ulama di kalangan ahli tahqiq, semisal Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim, kemudian Al-Syekh, guru kami Al-Syekh Salih Al-Usaimi, menegaskan perkara yang sama. Apa yang menyebabkan mereka itu lebih
kita katakan mencapai khasyah, lebih mencapai ketakwaan berbanding dengan golongan yang terkemudian. Kerana mereka menumpukan pembersihan hati, kerana mereka menumpukan pada dalaman. Itu lebih berbanding dengan zahir semata-mata. Adapun kita boleh lihat berbeza dengan golongan mutaakhirin, golongan yang terkemudian, secara umumnya tumpuan mereka hanyalah pada fokus dan tumpuan mereka hanyalah pada penampilan dan zahir. Seperti siapa banyak hafal lagi, itu zahir lah. Siapa jubah lagi cantik, siapa serban yang paling panjang sekali, siapa serban yang ekor dia lagi cantik. Nampak? Siapa syekh paling ramai, siapa sijil paling banyak, siapa sanad paling ali, sanad paling banyak, siapa murid paling ramai, siapa jawatan paling tinggi. Tengok, mutaakhirin punya sudut pandang kebanyakannya tertumpu pada zahir. Sebab itu kita katakan penting untuk kita sebagai penuntut ilmu yang kita nak melazimi manhaj salaf untuk tahu apakah fokus utama, apakah tujuan utama kita menuntut ilmu. Adakah semata-mata kita nak memperbaiki penampilan kita yang zahir semata-mata, ataupun fokus kita pada memperbaiki jiwa kita. Sebab itu ilmu akidah, yakni akidah salaf, tumpuannya adalah pada penyucian jiwa. Tumpuannya adalah pada memperbaiki hati. Dan sebab itulah ilmu akidah yang kita pegang berdasarkan akidah salaf di kalangan sahabat Nabi, tabi'in, atba'u tabi'in, dia adalah akidah yang kita kata ilmi al-ilmi al-amali, teori dan praktikal. Dia bukan semata-mata teori, bukan semata-mata kita syarah tu keluar istilah ni, keluar istilah tu, tak ada amalan, tak ada. Dari sudut amali kosong, praktik kosong. Apabila kita bincangkan tentang mengikut dalil, wajib mentakzim dalil, kadang-kadang orang awam lebih ada takzim dalil berbanding orang yang menuntut ilmu, orang yang dikenali sebagai menghafal matan dan sebagainya. Itu kadang-kadang kita kena muhasabah. Kerana apa yang punca berlaku khalal, kekurangan, keculasan yang ada pada sebahagian di kalangan penuntut ilmu adalah kerana mereka melihat pada tumpuan untuk memperbaiki apa yang zahir semata-mata. Hanya nak kejar. Kalau dulu, zaman dulu-dulu nak kejar sanad, nak kejar ijazah, sekarang pun sama lah. Tetapi kita kata meremehkan persoalan berkenaan dengan hati. Soalan dengan berkait dengan kita kata penyucian jiwa. Sebab itu kenapa kita kena selalu renung dan baca biografi ulama-ulama salaf. Dan itu akan membantu kita untuk menjatuhkan ego kita, menjatuhkan kita kata mungkinlah ada kesombongan dan juga al-kibr dalam hati kita. Itu kita kena ingat. Baik. Kata Syekh lagi, fama yasna'u atau fasyaitanu la ya'ti liyukharriba al-mahdum, walakin ya'ti liyukharriba al-ma'mur. ليخرب المعمور. ولهذا لما شكي للنبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يجد في نفسه ما يستعظم أن يتكلم به قال وجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، أي أن ذاك هو العلامة البينة على أن إيمانكم صريح، لأنه
nafarun minhu atau nafara minhu wa warada alaihi, atau nafiru minhu atau nafara minhu wa warada alaihi wala yaruddu illa ala wala yaridu illa ala qalbin sahih. Baik. Jadi apa, syaitan tidaklah akan datang untuk merobohkan sesuatu yang sudah roboh. Syaitan tak akan datang untuk rosakkan sesuatu yang dah rosak. Yakni merujuk kepada hati orang-orang Yahudi. Kenapa hati orang-orang Yahudi ni rosak? Dan mereka tak sedar hati mereka rosak. Kerana mereka ada ilmu tapi tidak beramal. Kan? Sebagaimana kita baca dalam surah Al-Fatihah, kita minta lindung tu. Ghairil maghdubi alaihim. Siratal ladzi ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Kata Nabi SAW, ghairil maghdubi alaihim humul yahud. Mereka itu Yahudi. Kata para ulama, kenapa? Kenapa mereka dimurkai oleh Allah? Dibenci. Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum ya'lamun wala ya'malun. Li'annahum indahum ilmun walakin la ya'maluna bi'ilmin. La ya'maluna bil'ilm. Mereka ada ilmu tapi mereka tak mengamalkan ilmu. Mereka tak mempraktikkan ilmu mereka. Man amila bighairi ilmin faqad syabahal nasara. Kata sebahagian ulama, barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka dia menyerupai orang-orang Nasrani, ad-dallin, yang ditafsirkan oleh Nabi SAW. Waman alima bighairi amalin, barang siapa yang ada ilmu tapi tak beramal, tidak beramal dengan ilmunya, tidak beramal dengan tuntutan-tuntutan ilmunya, faqad au fafihi syabahun minal yahud, padanya ada penyerupaan ataupun ada kesamaan dengan orang Yahudi kerana tak mengamalkan ilmu. Sebab tu kita makin belajar, sebenarnya kita makin kena takut. Bukan kita sombong dan bukan kita berbangga, dan bukan juga kita berpaling daripada kebenaran apabila sudah datang kepada kita kebenaran. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu engkau menolak kebenaran dan kau meremehkan manusia. Itu kadang-kadang kita kena hati-hati. Kalangan kita ini mungkinlah kita nak belajar dalam satu-satu bidang itu, tetapi kita mungkin terlepas pandang. Kadang-kadang ada perkara-perkara yang kita tidak sedar. Kita menolak kebenaran itu dengan keraguan-keraguan, kekeliruan-kekeliruan yang mungkin disebabkan kita tidak sedar perkara tersebut adalah salah. Contohnya, bila datang kepada kita dalil yang sahih, sesuatu pendapat itu yang jelas merupakan datang daripada Nabi SAW, riwayat yang sahih, tetapi kita memberi alasan dengan takwil, kita memberi alasan dengan ada ulama sekian kata begini, ada ulama sekian kata begini, maksudnya begini, maksudnya begini, maksudnya begini. Mungkin dia tidak sampai dalil itu kepada kita, mungkin. Itu banyak takwilan. Dan itu kadang-kadang adalah mazahir at-ta'assub bil madhab. Ciri-ciri taksub dengan madhab. Dan ini ditegur oleh seorang ulama, antaranya Al-Allamah Al-Syekh Bab Ibn Syekh Sayyidi Shinqiti, yang wafat dalam tahun 1342 Hijrah. Beliau ada satu kitab, penting kitab ni. Terutama orang yang mengaji mazhab kena baca kitab ni. Irsyadul Muqallidin inda ikhtilafil mujtahidin. Bimbingan untuk orang-orang yang bertaklid ketika berhadapan atau berinteraksi dengan perbezaan ataupun ikhtilaf
yang berlaku sesama mujtahidin. Irsyadul muqallidin inda ikhtilafil mujtahidin, oleh al-Imam Al-Allamah Bab Ibn Syekh Sayyidi Asy-Shinqiti, seorang ulama besar dalam mazhab Maliki, kalangan mutaakhirin, tapi kitab dia takrir salafi. Kan? Lagi ada orang kata taklif pula mazhab Maliki, kita mazhab Syafi'i. Itu pun keliru juga. Kalau kita buka dalam Imam Asy-Syafi'i punya perkataan, kita cuba cari perkataan Imam Syafi'i. Bila Imam Asy-Syafi'i kata qala sahibuna, apa maksud dia? Berkata ashab kami, sahibuna. Adakah maksud Syafi'i? Adakah maksud Syafi'iyah? Tidak. Maksudnya Imam Malik. Maksudnya Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i pun tak suruh untuk taklid kepada dia. Tiba-tiba kita yang datang kemudian ni bergira-gira. Sebab itu buka lah balik kitab-kitab yang mutaqaddimin di kalangan Syafi'iyah. Kita akan lebih terbuka. Tapi kalau kita jadikan mutaakhirin itu menghukum mutaqaddimin, bahaya. Macam kita jadikan khalaf menghukum salaf. Sepatutnya terbalik. Kan? Yang menghukum yang datang kemudian yang menghukum. Kerana yang salaf itu Nabi lah. Nabi SAW, para sahabat. Ana suka nak kongsikan perkataan Syekh Shinqiti ni supaya kita terbuka sikit dari isu yang berlegar baru-baru ni. Berkenaan dengan isu apa? Penambahan lafaz Sayyidina dalam azan ataupun tasyahud. Ada orang kata, buat apa nak bahas tak? Kita isu dah selesai lama. Memanglah dah selesai lama, memanglah, tapi syubhat datang. Bila syubhat datang, nak tak nak kena dijelaskan. Kena dijelaskan. Dan tak boleh kita biarkan. Baik. Ada tulis isu ini, ada beberapa CD yang ada tulis, boleh rujuk kat Telegram. Dia anda tak ulang lah itu. Tapi cuma anda nak tekankan tentang bagaimana sikap kita sebagai penuntut ilmu apabila berhadapan dengan perbezaan pendapat. Adakah dia ada dua je. Sama ada kita pertama mengagungkan Nabi SAW, yang kedua mengagungkan ulama. Dia tak boleh berhimpun. Kerana salah satu akan melazimkan hilangnya satu yang lain. Maksud anda mengagungkan ni, menghormati, ya kita tak nafikan. Menghormati ulama, kita hormat. Tetapi bila ta'zim kita terhadap ulama itu melebihi ta'zim kita kepada Nabi SAW, itu khalal, itu dalal, sesat. Sebab itu usul mazhab Syafi'i, usul Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau kita buka dalam kitab kitab Ar-Risalah, Jima'ul Ilm, Ibtalul Istihsan, kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sangat banyak perkataan Imam yang memberikan taksil usul ta'zim as-sunnah, ta'zim hadis, ta'zim dalil. Tidak terkira banyaknya. Man jahila anha atau man jahilaha fala yuqalu anhu annahu Syafi'i. Siapa yang tak tahu tentang usul Imam Asy-Syafi'i ni, maka janganlah engkau panggil dia Syafi'i. Tak layak. Ni maksudnya anda punya kenyataan ni umum. Sebagai satu nasihat. Usul Imam Asy-Syafi'i, ta'zim dalil. Ada betul lah, ada kitab
Pasal Imam Syafi'i ada? Ada yang buku? Buku pasal manhaj Imam Syafi'i. Cuba balik nanti share supaya kita boleh kongsi nanti untuk kita tarsikh, kita nak tekankan apa usul Imam Asy-Syafi'i dalam masyarakat. Dan sebenarnya bila isu ni ini satu lataif, anda boleh katakan satu faedah yang penting. Bila anda dapat orang forward dekat anda video azan Saidina tu, anda tengoklah komen-komen masyarakat. Dan pertama sekali yang terdetik pada hati anda, ini adalah satu perkara yang patut kita syukuri. Kerana apa? Kerana di situ ada petunjuk yang menunjukkan masyarakat kita ini sudah ada sensitiviti terhadap sunnah, sensitiviti terhadap agama, sensitiviti terhadap perkara-perkara yang boleh dianggap sebagai mengubah ajaran agama. Sepatutnya kita bersyukur, bukan kita pelekeh. Dan itu yang betul, ini asal. Sebab tu anda kata dekat sahabat-sahabat anda, orang awam yang petikai itu lebih Syafi'i berbanding orang yang mengaji mazhab Syafi'i, mengaji ini, mengaji itu, matan sekian, tapi tak faham. Kadang-kadang kita kena al-hikmatu dallatul mu'min. Hikmah ni benda yang kita kena ambil daripada siapa pun. Kadang-kadang mungkin kita terlampau selesa dengan kedudukan kita, dengan ilmu kita, kita tak nampak dah. Kita sombong. Siapa kamu? Selalu orang, siapa kamu? Berapa kitab kamu dah hafal? Berapa matan kamu dah hafal? Sekian. Siapa kamu? Itu bukan cara. Sepatutnya kita syukuri. Dan sebenarnya, apa yang sensitiviti masyarakat kita ini, sebenarnya kita tak boleh nafikan. Ini adalah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga atas jasa, disebabkan jasa-jasa asatizah kita yang senior, yang sudah lama berdakwah kepada sunnah. Ini kita tak boleh nafikan. Kita tak boleh nafi. Jasa mereka, asatizah kita, sama ada yang masih hidup atau yang meninggal dunia, sama ada yang belajar di Timur Tengah atau yang belajar di mana pun, yang datang balik mendidik masyarakat supaya mentakzimkan dalil, mengagungkan sunnah. Ini kita tak boleh nafikan. Semata-mata kita nak menjaga satu pihak, ulama ini, ulama itu, lalu kita mengenepikan bentuk pengagungan terhadap dalil, terhadap sunnah. Ini salah. Sebab itu anda kata orang awam yang ada sensitiviti itu, tak kira lah dia tahu benda tu ada khilaf ke tak, tapi itulah usul agama. Usul Imam Asy-Syafi'i itu ta'zim sunnah, ta'zim dalil. Bukan ta'zim ulama atau ta'zim ijtihad ulama, ta'zim sekian dulu. Ta'zim dalil, sunnah. Dan ini kita kena ingatkan, supaya kita tidak leka dan kita tidak terpedaya. Lepas tu anda katakan, bila anda dengar orang share, dia kata ini khilaf kan. Ialah kita katakan, kalau kita nak kira khilaf, banyak benda yang khilaf. Tapi sekarang ni solusi dia apa? Adakah bermanfaat kita pergi cerita dekat orang khilaf, ini khilaf, lepas tu kita senyap, lepas tu kita diam? Tidak bermanfaat, bahkan mudarat. Sebagai orang yang mengajar, tak ini tanggungjawab. Kalau tak payah mengajar. Kalau tak mengajar. Jelas kan?
Bukan sekadar isu ni dah lama, isu ni. Tak, orang nak dapat penjelasan. Memanglah isu ni dah lama, tetapi bila dah lama orang tinggal, dia akan ada kekeliruan. Sebab itu ana nak kongsi dekat sini perkataan yang dinukilkan oleh Syekh Shinqiti rahimahullah taala al-Maliki. Dia kata apa? Dinukilkan perkataan al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam rahimahullah taala, Syekhul Islam, Sultanul Ulama, yang kita katakan beliau antara ulama besar mazhab Syafi'i. Apa kata beliau? Fi qawaidihi min al-ajab al-ujab atau min al-ajab al-ajib an yaqifa al-muqallidu ala dha'fi ma'khadh imamihi. Min al-ajab al-ajib an yaqifa al-muqallidu ala dha'fi ma'khadh imamihi. Termasuk daripada perkara yang sangat ajaib, sangat menghairankan, apabila seorang muqallid ni orang yang ikut lah, orang yang mengikut mujtahid, orang yang mengikut ulama. Kita semua ni muqallid lah. Sebab tu kitab ni dia tajuk dia Irsyadul Muqallidin, bimbingan untuk orang yang bertaklid. Kita semua taklid lah, walaupun kita tak ikut, kita tak bertaklid mazhab muayyanah, kita tak bertaklid mazhab tertentu, atau kita ikut mazhab tertentu, tapi kadang-kadang kita punya ikutan itu adalah berdasarkan pemahaman dan juga bimbingan daripada guru yang kita pilih untuk kita taklid. Kan? Baik, jadi termasuk perkara yang sangat menghairankan, sangat ajaib, apabila seorang muqallid hanya berhenti pada kelemahan pendapat imamnya. An yaqifa al-muqallid ala dha'fi ma'khadh imami. Hanya berhenti pada lemahnya ambilan imamnya. Maknanya istinbat ataupun dalil imamnya. Dia berhenti. Wa huwa ma'a dhalika yuqalliduhu ka'anna imamuhu nabiyyun ursila ilaih. Dalam keadaan tersebut, dia bertaklid kepada imamnya, bertaklid kepada syekhnya atau imamnya, seakan-akan imamnya itu nabi yang diutuskan kepadanya. Allahu Akbar. Perkataan siapa ni? Sultanul Ulama, Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam rahimahullah ta'ala. Dia kata lagi, wa hadha na'yu 'anil haqq, dan ini berpaling daripada kebenaran. Wa bu'du 'anis shawab, jauh daripada kebenaran. La yarda bihi ahadun min ulil albab. Tidak ada orang yang ulul albab, orang yang berpemikiran, orang yang ada akal, fikiran, tidak akan reda dengan keadaan ini. Bal tajidu ahaduhum yunadilu an muqallidihi wa yatahayyala lidaf'i zawahiril kitabi was sunnah wa yata'awwaluha. Wa qad ra'aynahum yajtami'una fil majalis fa idza dhukira li ahadihim khilaf ma watana alayhi nafsuhu ta'ajjaba minhu ghayat at-ta'ajjub lima alifahu min taqlidi imamihi hatta dhanna anna al-haqqa munhasirun fi madhhabi imamihi walau tadabbara lakana ta'ajjabuhu min madhhabi imamihi awla min ta'ajjubihi min madhhabi ghairihi. Cantik perkataan ni. Kena terjemah dia, kena sebarkan. Mungkin anda punya terjemahan tu mungkin tak tepat ataupun ada kekurangan, mungkin kita boleh bagi cantik, kemas sikit terjemah dia. Dia kata di sini, bahkan kau akan dapati salah seorang di kalangan mereka, yakni orang yang taksub. Ini Syekh Shinqiti ni sebut ciri-ciri orang yang taksub. Macam mana kita nak tahu dia taksub? Susah kan? Tapi kalau ada tanda ini, taksub. Dia kata sini, kamu dapati salah seorang di kalangan mereka akan yunadilu an muqalladihi. Dia akan membela
apa yang dia bertaklid dengannya, dia akan mempertahankan. Dia akan berusaha keras untuk mempertahankan intisar pendapat itu sedaya upayanya. Kita pun pelik. Patutnya dia kena sedaya upaya lah pertahankan dalil, bukan pertahankan pendapat ulama yang tak kuat tu, yang marjuh. Ini Imam Izzuddin Ibn Abdissalam kata lagi, dia kata sini, wa yatahayyala lidaf'i zawahiril kitab wa sunnah, dan dia berhilah untuk menolak zahir kitab dan sunnah. Cari alasan. Berhilah ni, dia orang kata ikut yang ni. Yang ni yang sahih. Yang ni yang dalil yang sahih. Yang jelas. Pendapat-pendapat itu khilaf zahir. Macam isu tambah Sayyidina lah. Jelas kot. Semua hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ulama hadis berkenaan dengan sifat azan. Sama ada hadis Abu Mahzurah, hadis Bilal, hadis Abdullah bin Zaid, dan ramai lagi para sahabat yang riwayatkan tentang lafaz azan, semua tak ada Sayyidina. Itu zahir hadis. Sama juga lafaz tasyahud. Diriwayatkan tidak ada lafaz Sayyidina. Jadi itu zahir sunnah. Dan kalau kita nak senaraikan fatwa-fatwa ulama, ramai. Bukan kita yang ijtihad, kita pun taklid juga. Taklid ulama yang ikut sunnah. Bukan kita buat kaedah sendiri. Bercanggah. Lalu dia bagi alasan. Helah. Di sini wa yatahayyala lidaf'i zawahiril kitabi was sunnah wa yata'awwaluha. Dia berhilah untuk menolak zahir Alkitab dan Sunnah dan mentakwilnya. Wa qad ra'aynahum yajtami'una fil masjid. Kami pernah lihat, kata Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, kami pernah lihat mereka ini, orang-orang macam ni, duduk berhimpun dalam satu majlis mereka. Bila disebutkan tentang khilaf, maka apa yang berlaku, dia akan merasa hairan, merasa ta'ajub, merasa kagum, disebabkan kebiasaannya sudah mengikuti dan taklid kepada imamnya itu, sehingga dia menyangka bahawasanya kebenaran itu terbatas hanya pada mazhab imamnya. Ciri-cirinya, tak boleh keluar mazhab, tak boleh ambil pendapat mazhab lain. Kalau tarjih, tak boleh ambil mazhab, tak boleh ambil mazhab Imam Malik, tak boleh ambil mazhab Imam Ahmad. Jangan ambil tarjih Imam Ibnul Qayyim, jangan ambil tarjih Imam Ibn Taymiyah. Jangan. Kena ambil hak Syafi'i saja. Siapa cakap ni? Sultanul Ulama. Dia kata, hatta dhanna anna al-haq munhasirun fi madhhabi imamihi. Jadi disangka kebenaran itu hanya terbatas pada mazhab imamnya. Kemudian kata Syekh lagi dekat sini, fal bahthu ma'a haula'i dha'i'un mufdi ila taqatu'i wa tadaburi min ghairi fa'idatin yajniha fal aula tarkul bahth ma'a haula'i alladhina idza ajiza ahaduhum an tamshiyati madhhabi imamihi qala la'alla imami waqafa ala dalilun lam aqif alaih. Subhanallah. Kata Syekh Asy-Shinqiti, nak berbahas dengan mereka ni, nak berbincang dengan orang-orang macam ni dha'i'un, buang masa. Maknanya kalau kita nampak ada ciri-ciri taksub tu, maka kata Syekh, dha'i'un, buang masa. Mufdi ila taqatu'i wa tadabur, yang boleh membawa kepada taqatu' wa tadabur, bergaduh, boikot dan sebagainya. Min ghairi fa'idatin yajniha, tanpa ada faedah yang mungkin dia boleh petik daripadanya. Fal aula tarkul bahth ma'a haula, maka yang lebih utama tinggalkan untuk
berbahas dengan mereka. Maknanya kalau kita tengok orang jenis tak boleh, kita nak kata imam dia tu tak betul atau salah, ulama dia bukan imam sajalah, ulama dia tu tak, kita nak kata tak betul pun tak boleh. Jangan, tak hormat ulama. Ini juga syubhat, tak betul. Ini siapa kata ni? Syekh Ba Shinqiti Al-Maliki, dinukilkan daripada perkataan Sultanul Ulama. Dia kata yang lagi di sini, فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم. Maka yang aula, yang utama, meninggalkan untuk berbahas bersama mereka yang taksub itu. Mereka itu orang-orang yang apabila salah seorang di kalangan mereka itu lemah untuk berjalan bersama mazhab imamnya, tamsyiyati mazhab imamhi, untuk maknanya nak buktikan mazhab imamnya itu betul, dia lemah, dia tak mampu. Lalu dia pun mengata, qala la'alla imami waqafa ala dalilin lam aqif alaih. Dia kata, mungkin imam aku ini jumpa dalil yang aku tak jumpa. Nampak? Mungkin ulama tu dia ada lagi dalil, kita tak jumpa. Mungkin dalil tu ada pada mereka tapi tak ada pada kita. Ini pernah dengar tak? Siapa cakap macam ni? Kita bincang dulu kan? Ustaz Adli pun ada bincang kan? Golongan Ghulatus Sufiyah, golongan Sufi yang melampau. Kan? Dan sebenarnya sama macam Syiah pun. Imam tak boleh lupa, tak boleh salah. Tak boleh salah. Itu mazahir ta'asub ni, ciri-ciri ta'asub ni bukan kita perlu ada pada firak yang berbeza. Boleh jadi dia ada dalam ahli sunnah, tapi yang antaranya yang kebanyakannya di kalangan orang yang bermazhab. Bukan kita nak kata itu tanpa hujah, tanpa alasan, tapi itulah yang sudah termaktub di dalam kitab-kitab sejarah. Bagaimana bila dibahaskan tentang gejala taksub mazhab ini, kita tak boleh nafikan. Dan bukanlah melazimkan orang yang bermazhab itu automatically dia taksub mazhab, kan? Itu pun dijelaskan. Tetapi yang ni kita nak baca ni, kita nak bagi peringatan. La'alla imami waqafa ala dalilin lam aqif alaih. Dia akan bagi alasan, mungkin ulama kita tahu dalil yang kita tak tahu. Nampak? Mungkin tak sampai dekat kita. Wala ya'lamul miskin anna hadha muqabilun bimithlihi wa yufaddilu li khasmihi ma dhakarahu min ad-dalil al-wadih. Fasubhanallah ma akthara man a'ma at-taqlid basarahu hatta hamalahu ala mithli ma dhakarnah. Waffaqana Allah liittiba'il haqq aynama kana wa ala lisanin man dhahara. Intaha kalamul muwafiq. Ini nukilan perkataan Izzuddin bin Abdul Salam, Syekh al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Dinukilkan oleh Syekh Ba Shinqiti. Dia kata sini, fa subhanallah, Maha suci Allah, betapa ramainya orang yang dibutakan oleh taklid, dibutakan matanya itu oleh taklid, tak nampak kebenaran, sehingga mendorongnya untuk berkata dengan apa yang kami telah sebutkan. Semoga Allah memberi taufik kepada kita untuk mengikuti kebenaran di mana sahaja dia berada. Wa ala lisanin man zahara, dan di atas lisan sesiapa yang berkata kebenaran. Sebab itu ini antara kitab ni antara yang kita kena baca. Sebab atau kita boleh kalau ada tim penterjemah, dia boleh terjemah bagus kitab ni. Mungkin boleh buat simpan untuk projek akan datang. Sebab kita ni Irsyadul Muqallidin 'inda ikhtilafil mujtahidin, Imam Al-A'lamah Bab Ibn Syekh Sayyidi Asy-Shinqiti 1342 Hijrah, kan. Dia ada sebut awal-awal tu, ada dia buat bab, kan. Dia bab macam mana cara berinteraksi dengan khilaf
di kalangan mujtahidin. Maknanya kita orang yang taklid ni macam mana? Cantik sangat. Dia punya bab tu cantik, dia susun tu bab dia tu cantik. Antaranya dia disebut tentang macam mana kalau pendapat dikomparekan dengan pendapat imam ataupun pendapat mazhab, kita comparekan dengan riwayat-riwayat hadis yang ada dalam kutubus sittah ataupun dalam sahihain, dalam Jami' Tirmizi dan sebagainya. Kalau pendapat mazhab itu menyalahi zahir hadis, tolaklah dia. Itu kaedah. Sebenarnya kaedah ni betul lah. Idza sahha al-hadis fahuwa madhhabi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau sahih hadis itu, itulah mazhab aku. Kan? Disebut dekat sini. Idza wajada khilaf imamihi an ahadil a'immati thalatha fi mas'alatin wa tabayyana lahu rajhanahu ala madhhabi imamihi fi tilka al-mas'alah bimuwafaqati al-Qur'ani aw as-sunnah as-sahihah al-mukharrajah fi as-sahihain aw fi ahadihima aw nass at-Tirmidzi مثلا على صحتها ولم يجد مثل ذلك لإمامه أو وجد ثلاثة من الأئمة الأربعة متوافقين على خلاف إمامه في مسألة ولم يجد فيها دليلا من القرآن أو السنة الصحيحة موافقا لإمامه ولا سيما إن اجتمعت هذه المرجحات أو مرجحات كلها ومعها رواية عن إمامه أن يعمل بما تبين له رجحانه إن كان mutaharriyan lil haq wala haula wala quwata illa billah. Dia kata kalau seseorang mendapati, seorang muqallid, pengikut, mendapati khilaf imamnya itu menyalahi salah seorang di kalangan imam-imam yang 3, maknanya 4 kan, mazhab yang muktabar. Kalau maknanya dalam tarjih tu kena tengok juga mazhab lain. Sebab apa? Kenapa? Sebab kebenaran tak berhimpun pada satu orang. Kebenaran tak berhimpun pada satu mazhab. Kalau kita kata mazhab Syafi'i saja betul, faqad iftara 'ala Allahil kadhib. Kita telah berdusta di atas nama Allah. Jelas kepadanya, baginya perkara yang rajih atau perkara yang maknanya dalil yang lebih kuat di atas mazhab imamnya dalam masalah itu, menepati Quran atau sunnah yang sahihah yang diriwayatkan, dikeluarkan dalam sahihain, atau salah satu daripada keduanya, atau yang dinaskan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Jami' Tirmidzi atas kesahihannya, dan tidak dia dapati hal tersebut ada pada imamnya, atau dia dapati 3 daripada imam-imam yang 4 itu bersepakat dalam menyalahi imamnya dalam masalah itu, dan dia tidak dapati ada dalil daripada Al-Quran atau sunnah yang menepati imamnya, lebih-lebih lagi apabila telah berhimpun murajjihat kesemuanya, maknanya sebab-sebab faktor-faktor yang menyebabkan tarjih yang tepat itu bukan menyebelahi imamnya, maka perlulah dia apa? Mengikuti an ya'mala bima tabayyana lahu rajhanihi atau rujhanahu. Maka hendaklah dia mengamalkan apa yang rajih, apa yang maknanya menepati dalil, jika dia nak mencari kebenaran. Wala haula wala quwata illa billah. Banyak lagi. Cantik ya kalau kita boleh baca kitab ni, cantik. Maksudnya sebagai satu bentuk, memang sesuailah dengan nama kitab tu, Irsyad Al-Muqallidin fi ikhtilafil mujtahidin. Bimbingan untuk orang-orang yang bertaklid dalam berhadapan, berinteraksi dengan perbezaan pendapat di kalangan mujtahidin. Jadi ini antara perkara yang kita perlu ingatkan. Bukan kita menyeru supaya berlakunya fauda. Maknanya semua orang boleh berpendapat, semua orang boleh tolak sesuatu pendapat imam atau sesuatu pendapat ulama itu dengan tanpa dalil ataupun dengan tanpa adab, tanpa disiplin. Bukan. Tetapi kita lebih nak menyeru kepada apa yang lebih tepat. Dari sudut kita kata, kita tengok hari ini
Ya, masyarakat dia nakkan jawapan. Dia tak boleh kita bagi jawapan mungkin. Dia tak nak satu. Betul tak? Mungkin tu benar, mungkin dia tahu, mungkin imam tu ada dalil, mungkin ini tak boleh. Zalim kalau kita ajar orang macam tu. Seakan-akan kita pula terbalik, kita nak suruh orang ijtihad. Tak kena lah. Tabiat kita ni, maknanya kita kena faham tabiat masyarakat kita. Masyarakat kita ni, zaman sekarang ni, masyarakat Malaysia ini, khususnya, umumnya orang awam, dan khususnya orang yang dah mengaji sunnah. Orang yang dah tahu tentang sunnah. Orang yang dah mengaji manhaj salaf. Orang yang mengaji dekat tempat pengajian yang memang diasaskan oleh tokoh-tokoh yang menyeru kepada ikutan terhadap dalil, pengagungan terhadap sunnah. Jadi kalau kita bawa perkara yang berlawanan dengan asal, maka itu akan membawa kepada kekeliruan. Contoh, Ana bagi contoh, Baitul Salam kita dah biasa mengaji. Okey, Bulughul Maram, betul tak? Fiqh apa lagi? Muyassar. Okey, kitab-kitab yang ringkas. Kan? Tiba-tiba kita bawa perkara-perkara yang berlawanan dengan dalil. Tak kira lah pendapat tu pendapat ulama sendiri, tapi berlawanan dengan dalil. Kemudian kita katakan ini boleh pilih ataupun tak mengapa. Jadi tak kena kan? Maknanya tak kena dengan manhaj yang kita dah belajar. Dan orang awam dah tertanam dalam hati mereka itu pengagungan terhadap dalil. Sama ada kita kena jelaskan, kalau kita ada kita sebagai guru, sebagai pengajar, kita yang kena jelaskan. Maknanya jelas, menunjukkan, jelaskan dengan penjelasan yang muqni', yang cukup. Memang nak cari orang puas hati memang tak boleh lah. Kan? Tak puas hati. Tapi penjelasan yang kita kata yang menutup pintu-pintu kerosakan dan menutup pintu-pintu tuhmahan. Itu asalnya. Jadi ini ingatan kepada diri Ana sendiri dan juga kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang berada di luar sana yang mengajar. Maknanya kerana kita lihat bila berlaku macam ni, jadi banyak impak yang kita kata mungkin kita nampak macam kecil, tetapi bagi orang yang sudah bergelumang lama dalam berhadapan dengan perkara-perkara yang boleh membuka pintu-pintu kerosakan, pintu-pintu penyelewengan, syubhat-syubhat, dia akan meleret, dia akan melarat. Lepas ni kita akan tengok orang bawa pendapat ni pula. Macam isu muktamad. Kalau nak kira muktamad, habis lingkup agama ni. Kalau kata muktamad dalam salah satu kitab mutaakhirin itu, ini muktamad, tak boleh lawan, ataupun kita kena kata ada khilaf, kena hormat, beratlah. Salah. Tak betul. Sebab itu kita katakan puncanya kerana apa? Kerana dia jadi terbalik tau. Sebabnya mengagungkan mutaakhirin di atas mutaqaddimin. Kita terlampau yang mutaakhirin ni kita hormat juga. Tapi kita kena ingat asal ketepatan ilmu dan asal agama kita ni datang daripada mutaakhirin ke mutaqaddimin? Orang yang asal, yang atas lah, bukan yang makin lewat. Makin lewat ni banyak fitnah, banyak kekeliruan, banyak perpecahan. Sebab tu dalam tulisan Ana tu Ana letakkan peringkat-peringkat tatawur mazhab Syafi'i tu supaya kita tahu. Sebab selalunya orang yang nak bawa pendapat-pendapat pelik-pelik ni, sama ada dia sedar atau tak sedar, dia akan wahamkan orang kononnya yang pendapat dia tu sama level macam mutaqaddimin. Dia tak bagi tahu, dia tak jelas. Dia kata muktamad dalam mazhab, atau mazhab kata sini, atau fulan ni, tapi dia tak bagi tahu. Maknanya dia macam sembunyikan. Dan benda tu sebenarnya banyak berlaku. Kalau kita tengok nukilan-nukilan yang
ahli-ahli bid'ah kan, dinukilkan contoh nak kata contohnya kalau nak bawa kalam yang muktamad ni, banyak benda yang bercanggah dengan akidah, bercanggah dengan dalil sarahah. Contohnya mengharuskan cium kubur Nabi dan orang soleh, ada dalam kitab muktamad. Dan itulah yang menyebabkan orang pegang tu, pasal dia kata dalam mazhab ada. Wakaf dan wasiat untuk bina kubur, tujuan untuk ziarah dan untuk tabarruk, ada dalam kitab muktamad. Muktamad yang dia kata muktamad tu. Jadi kenapa kita tak jelaskan? Sebab orang sekarang ni, orang ingat, oh muktamad dalam mazhab ni maknanya memang mazhab Imam Syafi'i. Orang bukan tahu yang tentang berapa layer dah tu. Orang tak tahu, orang tak tahu mazhab Syafi'i kata macam ni. Kemudian kita tak jelaskan, orang lagi keliru. Jadi orang pun anggap, oh khilaf, jadi kita kena hormat. Bolehlah tambah Sayyidina dalam azan, tak ada masalah, jangan ingkar. Berat lah macam tu. Tak betul tu, cara tu tak betul. Kan? Wallahul musta'an. Baik. Baik. Kemudian kata Syekh lagi, suatu ketika seorang sahabat mengadu kepada Nabi SAW bahawa seseorang merasakan di dalam hatinya sesuatu yang besar untuk diucapkan. Beliau bertanya, kalian merasakannya? Para sahabat menjawab, ya. Beliau kemudian berkata, itulah keimanan yang nyata. Dzaka sarihul iman. Maksudnya itulah tanda nyata yang menunjukkan bahawa keimanan kalian jelas dan nyata, kerana iman masuk ke dalam hati mereka dan iman hanya masuk ke dalam hati yang bersih dan murni. Kan? Dzaka sarihul iman. Kita boleh ambil lataif daripada perkataan Syekh Al-Utsaimin ini yang dibawakan daripada hadis dzaka sarihul iman. Kita boleh ambil faedah di sini. Sensitivity. Tentang sensitivity. Maknanya orang beriman, dia akan, bila hatinya itu murni, maka dia akan sentiasa untuk memperbaiki hati dia. Dan bila proses memperbaiki hatinya itu berlaku, maka akan ada gangguan, akan ada was-was, keraguan yang dibawa oleh syaitan. Sebab itulah Nabi SAW kata, dzaka sarihul iman. Nabi tak cela dia. Nabi tak kata, apalah engkau ni was-was, apalah kau ni teruk sangat. Tak kan? Sebab Nabi meraihkan an-nafs, jiwa manusia yang berbeza-beza, dan ini adanya menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi SAW menunjukkan kepada kita apa yang ada dalam hati, perasaan-perasaan yang kita katakan mungkin disangka oleh seorang hamba itu adalah sesuatu yang berat dan sebagainya, adalah tanda menunjukkan seseorang itu mempunyai iman. Mempunyai iman dalam hatinya. Dzaka sarihul iman. Ini panggil sensitivity terhadap sesuatu yang mendorongnya untuk lebih berwaspada dan mendorongnya untuk lebih takutkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itulah kata Syekh di sini, iman masuk ke dalam hati mereka dan iman hanya masuk ke dalam hati yang bersih dan murni. Kita boleh kaitkan dengan orang awam pertikaikan tentang lafaz Sayyidina tu, betul tak? Itu satu dzaka sarihus sunnah. Kalau ana pinjam iqtibas, dzaka sarihus sunnah, ana boleh kata dzaka sarihus sunnah. Apa lagi kita boleh ambil contoh? Okey, katakan kita tengok ada orang solat subuh 3 rakaat ditambah 3. Kita tolak tepi, tak ada, semua orang semua jahil. Tak ada mengaji tinggi-tinggi, melainkan mengaji dia tahu solat tu 5 rakaat, solat tu 5 waktu, solat subuh 2 rakaat. Asas, basic. Tak payah kita tolak tepi tu mengaji usul fiqh ke, mengaji fiqh mazhab Syafi'i ke, mengaji apa ke, tolak tepi. Orang awam. Dia tengok orang solat subuh 3 rakaat. Dia nak kata dia khilaf ke? Dia akan kata apa?
Oh, apa benda ni tokok tambah lah agama? Weh, tak betul ni. Kalau walaupun dia tak sama ada ni nak kata bid'ah ke tak kata bid'ah, tapi ini tak betul ni. Betul tak? Sebab apa? Zaka sarihul iman, zaka sarihul sunnah, sarihul Islam. Walaupun dia tak mengaji tinggi. Orang awam yang kita duk pelekehkan tu. Kadang-kadang jangan pelekehkan orang awam. Kadang-kadang tengok ada sebahagian orang bila dia sudah mengaji banyak, dia mempelekehkan orang awam. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Boleh jadi orang awam tu lebih murni hatinya berbanding dengan kita yang mengaji kitab banyak-banyak ni. Dia tak tahu apa, dia tanya, jawablah dengan baik. Jangan pelekehkan dia. Kalau ada anak murid kita tanya dalil, jawab dengan baik, jangan marah. Kalau tak boleh jawab, kata wallahu a'lam. La adri. Simple, kan? Tapi kenapa kita nak kena marah atau tak beradab dan sebagainya? Kadang-kadang mungkinlah dia tak beradab sungguh, tapi kena sabarlah, kan? Kena sabar. Sama juga macam isu yang tambah, kan? Tambah Sayyidina dalam azan. Masyarakat semua apa? Terkejut, marah. Pasal kita dah biasa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Cuba kita tambah asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Pelik tak? Akan pelik. Zaka sarihus sunnah. Kenapa? Kerana memang itulah asalnya sunnah. Yang diriwayatkan oleh para sahabat, yang Abu Mahdzurah kata allamana Nabi sallallahu alaihi wasallam 19 kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kami 19 kalimat. Ini azan tu. Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kami. Maknanya asalnya itulah lafaz azan. Bukalah dalam kitab Al-Um ke, dalam kitab-kitab yang datang kemudian ke, semua itu lafaz azan. Kenapa kita nak memandai-mandai? Ada ni Sayyidina, kita tak tahu dalil. Allahu akbar. Terbalik, orang awam tu lagi ikut sunnah. Sebab tu anak kata, anak sokong kebenaran. Walaupun orang awam tu jahil, tapi itu betul. Itulah dalil. Bukan orang awam tu jadi dalil, tapi orang awam itu menepati dalil. Zaka sarihus sunnah. Itulah sunnah. Dan kadang-kadang kita jangan pelekeh tau. Sebab itu kata guru kami Syekh Muhammad Ibn Hizam hafizahullah dalam syarahannya pada Manzumah Al-Umriti, dia kata kadang-kadang ada orang mengaji banyak matan hafal semua, tapi Allah tak bagi ilham kat dia. Mungkin kerana apa? Kerana ada sifat sombong, takabur dan sebagainya. Dan kadang-kadang ada orang yang dia mengaji sikit saja, tapi Allah bagi ilham dekat dia untuk menepati sunnah. Dan benda ni mujarrabah, benda ni betul. Kalau tidak, kenapa Allah Ta'ala tak cerita dalam Al-Quran macam mana orang-orang Yahudi? Mathalul ladhina hummilu taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Allah Ta'ala cerita orang-orang Yahudi, mereka ni ibarat apa? Keldai yang memikul kitab-kitab asfar, tapi mereka tak amalkan. Adakah bermanfaat? Tak bermanfaat. Kita tunjuk dekat orang kitab kita banyak matan, banyak ijazah, tapi kita tak amalkan petunjuk sunnah tu. Jadi kita macam seakan-akan lebih jahil daripada orang awam tu. Jadi bukan nak cakap kat orang nak cakap siapa-siapa, nak cakap kat diri anda sendiri. Betul tak? Kadang-kadang mungkin kita rasa macam, oh aku mengaji tinggi, kan? Kita tak boleh terima kebenaran. Walaupun orang tu orang awam, tapi mungkin boleh jadi Allah zahirkan kebenaran melalui lisan dia. Sebab itu isu ni Imam Ibn Qayyim dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah ada tekankan dalam kitab-kitab mereka. Kata-kata hikmah daripada ulama salaf sangat banyak dalam isu ni. Tentang yang disebutkan oleh Wahab Ibn Munabbih rahimahullah, tabi'in. Tughyanul ilm katughyanil mal. Melampaui batas dengan ilmu sama seperti melampaui batas dengan harta benda. Apa bentuk tughyanul ilm? Antaranya kita bersombong dengan ilmu kita. Alhaakumut takatsur
Macam kita sombong dengan harta benda kita. Orang hari ni banyak, dia bukanlah kita nak kata, memang banyak. Ana dulu mengaji di Yaman, ana ingat lagi. Memang hafalan memang mantap. Ada sebahagian tulab, dia hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, mantap, power. Tapi amalan out. Orang yang tak hafal lebih amal. Kemudian berbangga-bangga dengan hafalan. Uji orang sana, uji orang ini. Imtihan orang ini, imtihan orang tu. Uji nak tunjukkan dia tu lebih. Takabur. Itulah tughyanu al-ilm. Dan benda ni sebenarnya kita kena muhasabah. Mana muhasabah? Anak sendiri pun tengok betul. Sebab kadang-kadang kita ada ego. Pasal aku mengaji lama dah. Kan? Orang awam tak tahu. Padahal betul, mereka yang fitrah mereka lagi sejahtera. Samalah macam ilmu kalam. Mutakalimin kan, dia belagak kan, kata apa, tak tahu. Ya. Apalah, bukan Allah fi sama' tu akidah orang awam dia kata. Allah mawjud bila makan, hak tu yang betul. Allah laisa kharijul alam, laisa dakhil alam, hak tu hak betul dia kata. Ini akidah orang-orang awam, orang yang tak tahu apa. Dia pelekeh. Padahal yang hak awam ni lah yang betulnya. Betul tak? Sebab tu kita kena perhatikan benda ni. Kita menuntut ilmu kerana apa? Kita kerana nak berbangga-bangga dengan ilmu kita, ataupun kita nak ikut kebenaran. Itu saja. Sebab tu ni anda kena sebut. Pasal kalau tak sebut, anda rasa anda kira berkurang-kurangan. Sebab memang kita kata kebanyakan orang yang baru nak mengaji mazhab ni, dia akan ada. Dia ada benda tu. Atau samalah nak mengaji fiqh dalil pun sama juga, mengaji hadis pun sama juga. Kita sebut sama je. Tetapi mereka tidak melihat apa tujuan mereka belajar. Maknanya tak ada kita kata audit diri. Muhasabah tu penting. Kan? Sebab itu pengajian tentang tazkiyatun nafs, pengajian tentang penyucian jiwa, akidah, kena tekan benda ni. Termasuklah pengajian tentang fiqh pun sama. Maksudnya part ni kena tambih. Kan? Sebab kadang-kadang kita mungkin terlampau ikut silibus tu, kita ikut tu, yang tu je kita ajar. Tapi kita tak tambih. Perkara-perkara yang melibatkan hati, melibatkan penyelewengan dan sebagainya ni kurang. Wallahul musta'an. Baik. Jadi dah habis waktu dah. Isu ni je. Tapi tak apalah. Dapat faedah tentang kalam daripada ulama kita. Kita bacakan tadi. Itu jelas. Maknanya pengagungan pada dalil itu asal. Tak ada siapa tolak. Itu ijma'. Ijma' tak ada kita kata tak ada yang khilaf. Ta'zim kepada dalil. Zahirun nas itu adalah ikutan kita. Zahir nas. Itu dalam kalam Imam Syafi'i, dinukilkan ijma' oleh Al-Hafiz Ibn Abdul Bar, Al-Khatib Al-Baghdadi. Kan? Kalau nak nukil memang banyak Tapi kenapa kita tak ambil iktibar? Kerana mungkin tadi ada sikit perasaan kita tu meninggi diri dan sebagainya. Kita rasa macam orang yang mungkin kita nampak lebih bawah daripada kita tak mau ambil terima pendapat. Ini sebenarnya sangat berbahaya. Bila datang kebenaran, mungkin kita akan tolak kebenaran dan kita sombong dan meremehkan manusia. Kan? Jadi kadang-kadang ini betul lah kita katakan apa yang Syekh Shinqiti nukilkan tadi, disebabkan oleh apa? Taklid itu telah membutakan dia. Taklid dia kepada imam dia itu membutakan dia. Jadi tak nampak. Sebab tu kena tambih benda-benda ni. Sebab apa? Sebab kita bila kita mengajar akidah, kita dah lihat bagaimana para ulama kita, mereka menutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada kerosakan. Antaranya
dengan ini, bermudah-mudah dengan membawa qaul-qaul. Kemudian kata perlu hormat. Perlu hormat. Khilaf. Qaul ini khilaf. Hatta kalau dia ada khilaf sekalipun, adakah kita tak boleh sebut benda tu salah? Kalau dah salah, salah lah. Betul tak? Nak cakap salah pun tak boleh. Itu bahaya. Itu bahaya. Berkenaan dengan kaedah yang mereka letakkan dia sulukul adab muqaddamun ala imtithalil amr. Itu sebenarnya ada dah dijawab oleh, tak salah ana, Syekh Abdul Rahman Ibn Yahya Al-Muallimi ada tahqiq isu ni. Dia ada bantah. Dan dia antara yang sarahah kata tambah Sayyidina tu bid'ah. Syekh Abdul Rahman Ibn Yahya Al-Muallimi, Al-Muhaqqiq. Muhaddith. Alim, faqih. Jadi kita kata kan, kita kena tengoklah apa alasan dia. Dan alasan dia pun dia berkata mendahulukan adab kan, lebih diutamakan berbanding imtithal amr. Kita kena timbanglah apa dulu yang Allah Ta'ala perintahkan dalam Quran. Banyak ayat, majoriti ayat imtithalul amr, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Kalau kita nak himpun banyak. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Semua imtithalul amr, maknanya melazimi perintah. Sebab adab tu tafsiran siapa? Kita kata sulukul adab kan, mendahulukan adab tu tafsiran siapa? Sebab dalam perintah Allah tu dah ada adab. Betul tak? Setiap perintah Allah yang Allah perintahkan kita ikut Nabi SAW dah ada adab. Takkan kita nak kata Allah tak beradab? Pelik tu. Allah suruh kita, ajak kita tak beradab dengan Nabi. Bila Nabi SAW ajar kita selawat Ibrahimiyah, yang selawat yang paling afdal, kan? Takkan kita nak kata Nabi SAW ajar kita tidak beradab? Jadi kat situ kaedah tu sebenarnya bukan datang daripada ulama Syafi'i yang awal, datang kemudian, datang dalam yang dah peringkat ke berapa dah, yang waktu tu memang banyak tersebar benda-benda yang kita kata bid'ah, khurafat dan sebagainya. Kan? Masalahnya pasal taksub tu. Itu masalah dia. Sebab itu betul dah sebenarnya yang kita mengaji, yang kita belajar, maknanya ustaz asatizah kita ajar supaya agungkan dalil, itu asal. Ta'zim dalil tu. Betul lah. Cuma mungkinlah ada kekurangan pada kita. Kan? Pada kita. Mungkin pada guru kita, mungkin pada kita sendiri pelajar, dalam nak memahami dalil. Kan? Itu kekurangan tu kita kena tampung lah. Pakat tampung. Melalui pembacaan, melalui pengajian, perbincangan. Tapi kita kena jelaskan. Asal bagi sunnah, asal bagi mazhab Syafi'i, bukan mazhab Syafi'i saja, empat mazhab. Imtithalul amr, ittiba'. Tak ada khilaf. Sebab tu Syekh Al-Albani rahimahullah dia letakkan dalam muqaddimah sifat solat Nabi kan. Cantik tu. Muqaddimah sifat solat Nabi tu cantik. Kitab sifat solat Nabi tu, kalau kita buka muqaddimah, Syekh Al-Albani bawa nukilkan semua perkataan imam empat mazhab tentang larangan bertaklid. Itu tak betul. Asalnya itulah. Asalnya, kita kata asalnya memang kita diperintahkan untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bertanya kepada ahli ilmu. Kat situ wajah taklidnya. Tetapi adakah maksudnya bila kita bertanya kepada ahli ilmu itu, kita tak boleh tanya dalil? Makna kata kita taklid buta? Tidak. Semua ulama yang bahas tentang isu taklid ni, mereka tak maksudkan macam tu. Maknanya kita sebagai muqallid ada hak untuk kita tahu dalil. Dan kita kena mengerahkan tenaga kita untuk berijtihad. Maknanya kita pun ada kadar ijtihad tu. Kadar maknanya kita mengerahkan tenaga kita untuk menuntut dalil yang dikemukakan oleh
imam mujtahid ataupun guru kita untuk kita tahu dan kita timbang. Kan? Maknanya bukan secara mutlak, maknanya kemudian kita bila ada khilaf di kalangan mujtahidin itu kemudian kita tak jelaskan. Kita lari. Tak jelaskan. Kemudian orang makin keliru. Tak tahu nak ikut. Nak ikut ke atau nak buat ke, nak kata okey ke, tak okey ke, boleh ke tak? Siapa yang betul? Imam tu ke atau Nabi? Itu implikasi dia. Sebab itu perintah-perintah untuk kita kata untuk ikut kita kata taklid kepada imam dan juga ikut Nabi SAW. Kemudian larangan taklid daripada imam-imam. Jawapan dia kita kata memanglah dia tujukan kepada murid-murid dia, tetapi adakah maksud dia murid-murid dia sahaja? Semualah umum. Bukan murid-murid dia yang khusus saja, bahkan semua. Tetapi yang datang kemudian, yang mutaakhirin yang datang kemudian ni yang takalluf. Itu realiti. Sebab kita tengok yang awal ada, kita nampak macam mana mereka didik. Keluasan. Dan sebenarnya ini fuqaha Syafi'iyah yang muasirin ajar inilah. Al-Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala, faqih Syafi'i. Al-Syekh Dr. Mustafa Dibura karang kitab At-Tadhhib, dalil-dalil mazhab. Al-Syekh Muhammad Az-Zuhaili karang kitab Al-Mu'tamad, bawa dalil. Al-Syekh Al-Maqrami, faqih Syafi'i di Madinah, asal daripada Yaman. Ajar ini. Bukan ajar, maknanya mereka ajar, didik, bagi tahu dalil. Dan mereka ada keupayaan untuk jelaskan. Bukan bila ajar lagi keliru. Itu maksudnya ada something wrong. Bismillah. Tak. Jawapannya tak. Yang disuruh, dituntut untuk mengaji mazhab ni apa? Mengaji sistematik. Mengaji dengan mengikut disiplin mazhab. Itu yang maksud dia. Yang dituntut dan diwasiatkan. Bukan bermaksud tak boleh keluar mazhab. Itu tipu. Tak ada. Itu tambahan, itu bid'ah. Itu tambahan. Yang diperintahkan, yang diwasiatkan oleh guru-guru yang mengajar mazhab dan mengajar usul fiqh di Madinah, balik ajar mazhab tempat kamu. Bukan taksub dengan mazhab tempat kamu. Bukan bermaksud tak boleh keluar daripada mazhab kamu. Kalau dalam mazhab kamu itu ada pendapat yang bercanggah dengan dalil atau bercanggah dengan Quran dan Sunnah, ikut Quran dan Sunnah, itu yang dia orang ajar. Bukan tak boleh keluar mazhab. Ataupun bila orang yang berlainan mazhab, kita pandang serong. Ataupun kita mengilzamkan orang dengan mazhab. Itu pun tak diperintahkan. Sebab tu ana share buku yang fanatik mazhab tu kan, Jabatan Mufti Negeri Perlis tu. Itu bagus. Awal-awal mukadimah tu baca, kalau baca jelas. Tahqiq dalam isu ni yang betul, yang kita kata yang sudah terbukti sama ada dari sudut ilmi dan amali, pengamalan kita, praktikal. Tak ada orang yang boleh dabik dada dia kata dia ikut satu mazhab je tak. Dia akan terpedaya. Dia last kali dia akan mengaku juga ada benda yang di keluar mazhab. Jangan tipu. Jangan tipu. Allah Ta'ala lebih tahu. Kan? Tapi kena tiba-tiba kita nak ilzamkan orang.
Ya, kita suruh ikut mazhab, tapi bukan kita suruh taksub mazhab. Ataupun kita suruh tak boleh langsung. Sampai ada yang pelekehkan Imam Ibn Al-Qayyim. Sampai ada yang pelekehkan Ibn Taymiyah. Ada yang pelekehkan Imam Ash-Shatibi. Apa pula? Ash-Shawkani. Imam-imam mujtahid di kalangan ahli tahqiq. Sebab apa? Sebab dia nak intisar mazhab dia. Yang penting mazhab kita. Tak boleh, kita kena difa', kita intisar. Ni sebenarnya mazahir ta'assub tu. Pasal dia dah tak nampak dah. Tak apa, yang penting memanglah dia tak cakap, tapi itu orang nampak. Orang awam pun nampak. Pelik ni. Bukan kita yang ni nak kena nampak, orang terpelik ni. Kenapa? Masih lagi maknanya tak, macam seakan-akan macam tak jelas. Padahal benda tu dah jelas dah. Kan? Dah jelas. Tapi bila kita masuk, kemudian disebabkan oleh, kita kata, mungkin ada kibar, mungkin ada kekurangan dan sebagainya, itu punca-punca yang mendorong. Sebab tu pertengahan kita kata, kita suruh mengaji mazhab tu bukan untuk jadi taksub mazhab. Bukan untuk kita ni pertahankan mazhab tu sampai intisar macam dalil. Patutnya kita intisar, bela dalil tu lebih kuat. Tapi bila kita sebut dalil, kita macam, last sekali, pandangan mazhab tu lebih. Yang tu yang Syekh Basyangiti sebut tu. Dia takwil. Dia datang dalil, dia takwil. Takwil. Tak betul. Sebab tu kita kena ambil pengajaran. Kena muhasabah. Maknanya ada perkara mungkin kita tak nampak. Mungkin apa yang Ustaz Adli sebut kan, dalam kelas sebelum-sebelum ni memang betul. Sebab kalau kita tengok pengalaman, kalau kita mengaji dalam negara kita ni, mungkin kita tak nampak. Tak berapa nampak. Tapi kalau kita duduk di tempat-tempat yang tersebar bid'ah dan sebagainya, macam di Yaman, macam di Mesir dan sebagainya, mungkin kita akan nampak. Kan? Yang lebih dahsyat. Bid'ah-bid'ah dan hawa nafsu yang tersebar kat sana lebih dahsyat. Mungkin kita bila kita duduk dekat kita mengaji dekat dalam negara saja, mungkin kita tak berapa nampak. Kalau kita tak betul-betul perhati. Tapi kesan dia tu, ini dipanggil fiqh, kita panggil ma'al. Fiqh ma'al ni maknanya kita tahu apa yang akan, benda-benda yang kita buka ini, apa natijah dia. Apa natijah dia. Itu maksud takwil. Takwil, pengakhiran sesuatu. Kalau kita buka benda ni, kita tak tambih, kita tak bagi nasihat, dia akan buka lagi banyak. Sebab tu anda dengar orang duk mengadu dekat anda isu-isu macam ni, mula-mula anda sabar lagi. Tapi bila sampai dah tahap ni, anda tak sabar lah. Sebab tu anda tulis juga, walaupun kita sibuk dah, terpaksa tulis. Kan? Sebab kita kata, ini jelas. Sampai memperlekehkan orang awam punya sensitiviti yang betul-betul muafakah dengan sunnah. Sebab tu kita kata, jangan sesekali kita menolak kebenaran, walaupun daripada siapa yang datang bawa kebenaran tu. Terima kebenaran walaupun daripada siapa pun. Jangan kita berterusan yatamada 'alal batil. Terusan dalam kebatilan disebabkan kita nak menjaga kedudukan kita atau kredibiliti kita di hadapan orang ramai dan sebagainya. Sebab itu kita meninggalkan pengagungan terhadap dalil, pengagungan kepada Nabi SAW tu kita pelekehkan. Itu kacamata orang awam nampak macam tu. Walaupun kita tak kata, tapi orang nampak macam tu. Sebab tu dia buka tuhmahan. Nasihat kepada orang yang mengaji mazhab atau mengajar mazhab, maknanya kalau kita buka ruang tuhmahan ni, sebab kita sendiri yang buka ruang. Pasal kita tak explain, kita tak jelaskan, kita tak tegaskan untuk ikut sunnah tu, untuk ikut yang rajih atau untuk ikut yang sahih. Kita mengaji fiqh, kita mengaji usul fiqh, kita mengaji mazhab, sepatutnya kita kena, bila sampai satu tahap kita kena buat keputusan, buat keputusan. Bukan tahap kita macam baru mengaji tau. Tambah lagi kita dah mengajar. Buat keputusan. Bukan kita pusing, takwil sana, takwil sini, takwil sana, takwil sini.
tak memberi jawapan. Bukan kita nak cari redha orang, tapi kita nak ikut kebenaran. Itu tujuan. Tujuan kita mengaji. Kan? Itu kita muhasabah sama-sama. Sebab kita semua tak terlepas daripada kekurangan dan sebagainya. Barakallahu fikum. Jadi kita berhenti setakat ini. Kita sambung pada sabda Nabi SAW, man syahida an la ilaha illallah, yakni ulasan pada dalil yang kedua, iaitu hadis Nabi SAW berkait dengan bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Ada kelas akan datang insya-Allah. Naktafi bihadzal qadar, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.